Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Syukur atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk Pembentukan Atribut Individu yang Berpikiran Masa Depan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai webinar kami pada hari ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin memperkenalkan panel-panel webinar pada hari ini. Saya Nur Ali Alias selaku moderator Anda untuk perbincangan pada hari ini. Panel yang pertama kita bawakan dari Kedah, iaitu Puan Naimah dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Sungai Petani sebagai juruteknik. Beliau bukan sahaja berpengalaman dalam juruteknik, malah beliau juga berpengalaman dengan murid-murid pendidikan khas. Panel yang kedua ialah Cikgu Syahidah. Beliau sudah berpengalaman bertahun-tahun bersama murid pendidikan khas. Dan panel yang ketiga Cikgu Kristini dari Sarawak, juga berpengalaman dengan murid-murid pendidikan khas. Selamat datang ke webinar pembentukan atribut individu yang berpikiran masa depan. Dan dalam siri ini, saya buka sesi webinar dengan membawakan satu isu yang sering bermain dalam fikiran Anda tentang pembelajaran masa akan datang, iaitu teknologi pendidikan dan pembelajaran kendiri. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk webinar ini. Semua sudah tahu kan bahawa teknologi pendidikan pada masa ini sangat penting untuk murid-murid ataupun individu yang lain, terutamanya dalam pendidikan. Malah tidak ketinggalan juga kepada murid berpendidikan khas. Teknologi pendidikan telah digunakan secara meluas dalam pendidikan kerana dapat memberikan impak yang positif dan potensi besar dalam meningkatkan kualiti proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Dan ia juga tertumpu kepada usaha penambahbaikan prestasi dalam PDP pada masa kini. Dan pengaruh penggunaan teknologi pendidikan ini juga tidak terkecuali kepada pendidikan khas yang dinyatakan oleh Nur Sheila Rosli dalam kajiannya. Pembelajaran kendiri pula adalah merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran kendiri dalam teknologi pendidikan ini dapat memberi kesan dan impak yang baik dalam meningkatkan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, tanpa melenggahkan masa lagi, soalan saya kepada panel yang pertama. Seperti mana yang kita ketahui, tren-tren yang terkini dalam teknologi pendidikan, apakah yang Anda tahu tentang teknologi tren pada masa kini? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Saudara Alia pada hari ini. Okey, untuk itu saya teruskan berkenaan dengan trend teknologi pendidikan bagi abad ke-21 lah ya. Okey, menurut beberapa pengkaji yang bersepakat mengatakan terdapat 8 trend dalam melaksanakan kurikulum masa depan lah. 8 trend tersebut antaranya ialah seperti budaya, kesaksamaan jantina, agama, tahap kemiskinan, globalisasi, kemajuan dalam bioteknologi, alam sekitar dan juga teknologi. Jadi dalam 8 trend ini kita telah memilihlah teknologi sebagai tajuk webinar pada hari ini. Okay, kita pun telah berada di tahun 2023 kan. Jadi perkembangan teknologi ini kita dapat lihat dah meluas termasuklah dalam bidang pendidikan. Banyak yang telah berlaku dalam pendidikan kan. Jadi di sini ingin saya terangkanlah trend-trend yang sedang dan telah berlaku sejak kewujudan teknologi dalam bidang pendidikan. Okey. Seterusnya, next slide. Syahidah.
Okey, terima kasih. Okey, e-learning yang pertamanya ialah e-learning dan m-learning yang mana pembelajaran ini adalah di atas talian kita tengok ataupun melalui penggunaan peranti elektronik dan digital. Okey. Yang mana ia adalah singkatan daripada electronic learning lah. Dia sistem pembelajaran yang formal tapi dengan bantuan sumber elektronik. Dia boleh berlaku di dalam ataupun di luar bilik darjah dan komponen yang utama bagi dia adalah komputer dan juga internet. Okey, contoh penggunaan contohlah apa yang digunakan untuk pembelajaran m-learning dan e-learning ni adalah komputer dan juga telefon pintar. Kita tengok banyaklah penggunaan ni masa kita dunia mengalami pandemik COVID-19 kan. Okey, seterusnya Syahidah. Okey. Yang seterusnya ialah video assisted learning. Okey, pendekatan pengajaran menggunakan video. Contohnya macam YouTube dan juga TV pendidikan. Okey, yang ni macam mana? Ia adalah macam pembelajaran melalui penggunaan video lah. Jadi kecanggihan peralatan macam telefon pintar, peralatan digital yang lain macam kamera digital, iPad, semua ni dia adalah alat perakam video yang boleh kita muat naik terus ke sistem pelayaran ataupun storan maya. Jadi kita boleh guna kepada murid-murid untuk belajar nampak lebih menarik dan mereka lebih nampak jelas lah berbanding kita hanya terangkan dan mereka mendengar. Okey, seterusnya. Okey. Okey, blockchain teknologi atau juga kita sebut sebagai distributed ledger technology. Okey. Menurut Bernard Sear 2018, dia adalah satu kaedah baru untuk simpan maklumat secara teragih. Okey. Maksudnya macam kita buat ni contohnya kat bank kan, sistem perbankan kita akan simpan maklumat ataupun data kita tu bank tu je tahu. Bank lain semua tak tahu. Tapi dengan guna teknologi distributed ledger ataupun blockchain teknologi ni, salinan maklumat tersebut kita dapat. Pemegang akaun pun dapat. Dan ada kepentingan untuk agensi lain. Contohnya macam Kementerian Kewangan lah boleh dapat maklumat kita dalam percukaian kan, mereka nak tengok. Contoh lain daripada distributed ledger teknologi ni kita boleh tengok dalam Google Sheet. Kita boleh data tu kita boleh kongsi dan dokumen tu boleh diubah swipe oleh pengguna lain. Tapi yang dalam bank tu, perbankan tu dia adalah ciri-ciri keselamatan dia. Okey, contohnya yang telah tadi bank dengan juga Google Sheet, Google Document kan. Okey, seterusnya. Okey, big data, penyimpanan data berkapasiti besar. Okey, kalau menurut McKinsey Global Institute, ia adalah satu set data yang saiznya melebihi kemampuan alat perisian pengkalan data khas untuk kumpul, simpan, mengurus dan juga analisis data. Contoh penggunaan dia dalam bidang kewangan, kita boleh tengok pola corak transaksi akaun kita. Dalam bidang kesihatan untuk analisis ramalan untuk sesuatu penyakit doktor guna kan, kita ada simptom-simptom yang pesakit tu dapat pada ketika itu dan melalui big data ni dia boleh ramal. Dan juga bidang perniagaan, dia boleh analisis pola corak permintaan pasaran. Jadi seseorang peniaga tu boleh tahulah apa permintaan bagi pasaran produk-produk dia. Okay. Selain pada tu kita juga boleh tengok big data ni dalam cloud. Dia boleh simpan data yang sangat besar kan, dengan space dia lebih besar lah daripada kita punya peranti yang biasa kita gunakan macam hard disk. Kalau zaman dulu kan kita guna. Okay, seterusnya. Okay, artificial intelligence ataupun kita kenal dia sebagai AI. Ia adalah kecergasan buatan dalam bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk pecahkan masalah kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan manusia lah kan. Contohnya macam kita tengok bila kita ambil gambar, handphone kita telefon pintar kita kan dia ada AI bila kita ambil gambar sesuatu ataupun baju sebagai contohnya. Jadi kita bila kita klik dia tu kadang-kadang dia boleh link terus kepada satu pembelian atas talian tau. Kita boleh nampak lah
dia terus sampai ke kedai apa yang boleh jual, boleh dapatkan produk tu. Selain daripada tu kita juga boleh tengok dalam Google Map. Yang mana Google Map tu dia menggunakan AI juga, dia dapat ukur jarak dan waktu. Kan kita nak pergi satu tempat ke tempat yang lain. Okey, seterusnya gamification atau gamifikasi. Kiti Keziah Hambali 2022 cakap gamifikasi ni adalah pembelajaran berasaskan permainan dan dia mampu menjadikan proses PDP tu lebih interaktif dan menyeronokkan. Contoh masa PKP. Okey guru-guru sedaya upaya nak sampai ke pengajaran, nak macam mana nak tarik minat murid kan. Jadi melalui gamifikasi ni dia ada macam-macam kita bagi dia award tu macam-macam lah, kita bagi untuk murid macam star ke, kita ada bagi dia adalah reward untuk dia kan. Jadi aplikasi tu macam Kahoot, Gamilab, Quizlet dah banyak lagi lah masa tu. Jadi kita boleh tengok benda ni berkembang lah. Gamification yang sangat meluas pada ketika pandemik COVID-19 hari tu. Okay. Seterusnya augmented reality and dengan virtual reality. Okey, yang ni AR kan, dia kepada konsep dunia sebenar dengan digabungkan dengan dunia maya. Jadi teknologi ni dapat ubah persekitaran pembelajaran dengan masukkan persekitaran sebenar. Jadi kalau nak guna dia macam mana? Contohnya macam kita tengok permainan game yang mereka pakai satu alat di mata tu yang mereka boleh tengok macam mereka berada di sana. Itu lagi satu adalah imbasan kod pada telefon pintar. Murid terus dapat tengok benda yang mereka nak tengok tu macam real, macam ada depan mata melalui telefon pintar. Okey, seterusnya. Okey, social media in learning. Ini adalah penggunaan media sosial lah yang kita ada pada hari ini. Contohnya macam blog, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp dan TikTok macam-macam semua tu. Okey, jadi kita libatkan sesi pembelajaran di dalam tu. Jadi macam ramailah ibu bapa dan guru dapat memanfaatkan media sosial ni untuk pembelajaran. Okey, baik dari segi murid tu nak belajar ataupun untuk laksanakan tugasan dia. Contoh macam YouTube, Facebook, kita kan ada buat tugasan melalui Facebook. Sekarang ni kita tengok kementerian pun ada anjurkan pertandingan. Contohnya TikTok untuk hari kebangsaan, video TikTok lah, YouTube lah dan sebagainya. Okey. So seterusnya. Okey. Okey, secara keseluruhannya lah kan kemajuan teknologi, mudah alih dan multimedia ni sangat membantulah dalam pembangunan bahan pengajaran kan dalam bentuk untuk sediakan bahan latihan yang lebih menarik supaya pelajar dapat siapkan aktiviti pembelajaran yang disediakan. Lepas tu sementara itulah populariti penggunaan peranti mudah alih ni macam telefon pintar, rangkaian tanpa wayar yang kita sedang lalu ini kan membolehkan pelajar guna pelbagai bahan pengajaran dan pembelajaran pada saluran tu pada bila-bila masa secara individu dan itulah kita panggilkan diri kan. Itu sajalah dari saya. Saya serahkan kepada Cik Alia. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Naima atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan tren tren pendidikan masa depan. Saya tertarik dengan penerangan beliau tentang tren-tren yang terkini iaitu 8 tren dan teknologi media masa yang berguna untuk murid-murid kita sekarang. Semoga teknologi pada masa ini dapat memberikan manfaat kepada murid-murid untuk menggunakan dengan yang lebih baik. Seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua iaitu Puan Cikgu Syahidah. Seperti mana yang kita tahu rasional-rasional tentang teknologi pendidikan. Apakah pada pandangan Cikgu? Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Cik Alia. Okey, saya akan kongsikan mengenai rasional kajian yang saya pilih dan apa rasional yang saya memilih kajian ni. Okey, saya akan kongsikan. Okey, ini adalah rasional kajian. Okey, yang pertama, okey, seperti mana kita tahu penggunaan M-learning ni sangat penting dalam kurikulum. Contohnya
kita sudah tahu bahawa aplikasi mudah alih ini digunakan sebagai alat pendidikan untuk murid berkeperluan khas khususnya. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, murid berkeperluan khas ni kebanyakannya memang tidak pandai membaca, menulis ataupun mengira ataupun kita panggil sebagai 3M. Okey, menurut Syukriah dan Wan Ashikin tahun 2019, Rahimat 2018 dan Skiada Internet All 2014 mengatakan bahawa penggunaan ICT melalui tablet dan aplikasi mudah alih yang direka untuk murid berkeperluan khas ni memberi kesan positif terhadap pemolehan literasi dan juga numerasi. Okey, contoh sedia maklum bahawa penggunaan ICT ni sangat penting dan juga memberi kesan positif lah kepada 3M ni. Contoh kita tahu ICT ni ada audio, visual yang boleh membantu murid ni boleh tengok dengan lebih jelas lah kiranya. Okey, yang kedua, pembelajaran ni dapat meningkatkan pembelajaran. Okey, teknologi mudah alih ni membantu pelajar dalam meningkatkan kesedaran terhadap teknologi, membuat pengenalan, menyertai media sosial, mencari jawapan untuk soalan-soalan, memudahkan kerjasama dalam pasukan, membolehkan perkongsian pengetahuan dan memanfaatkan hasil pembelajaran mereka. Okey, ini daripada Mustafa, Hatim dan Khalid Shahlan tahun 2016. Okey, seperti mana yang kita tahu, sekarang ni sudah meluas. Seperti mana kita tahu, daripada kita tengok tadi, yang trend sekarang, kita tahu daripada 8 trend tu kan. Okey, salah satunya teknologi mudah alih memang meningkatkan kesedaran. Kita nak tahu yang teknologi ni memang sangat penting dalam PDP ni, pembelajaran dan juga pengajaran, sama ada dari segi guru maupun murid. Okey, kalau daripada segi guru pula memang sangat-sangat membantulah dalam mencari bahan untuk meningkatkan diorang punya PDP guru dan juga murid senang untuk mencari kerjasama lah antara mereka. Kita boleh tengok dalam teknologi ini juga memang sangat-sangat membantu. Okey, penggunaan teknologi dalam bilik belajar juga berpotensi mengubah kaedah pengajaran yang ke arah lebih baik. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah, dia mengubah kaedah pengajaran tu. Okey, ia juga dapat meningkatkan keupayaan pendidikan, merangsang kebolehan intelek pelajar pendidikan khas dan juga meningkatkan pencapaian pelajar. Okey, kita sedia maklum bahawa penggunaan teknologi ni semakin lama semakin berkembang. Kita boleh tengok daripada pembelajaran secara tradisional dan juga pembelajaran secara kira teknologi lah, kira pelajaran ni lah kiranya. Okey, yang ketiga, semakin lama penggunaan ni semakin mendapat perhatian daripada guru. Okey, penggunaan pembelajaran ni dia dapat menggariskan kesediaan guru untuk menggunakan teknologi mudah alih ni. Okey, ini amat penting guru menggunakan pembelajaran secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, contohnya kalau sekarang ni kita semakin mudah lah untuk guru mendapatkan contohnya DSKP, iaitu dokumen standard kurikulum lah. Sekarang ni senang je. Dulu kita kena carilah hard copy semua untuk cari segala dokumen-dokumen ataupun silibus pengajaran. Sekarang ni sangat mudah, mana-mana sahaja dalam website, bahagian mengenai kurikulum dan senang untuk peroleh lah dia punya DSKP tu. Okey, kajian yang dibuat oleh Ahmad Sobri et al. 2018 menunjukkan bahawa motivasi pengajar mempunyai kesan yang signifikan terhadap penggunaan pembelajaran mudah alih. Okey, ini dibuat di Institut Pendidikan Guru Johor Utara. Okey, di sini saya nak tekankan ini sebagai guru lah yang memain peranan utama dalam menjayakan aplikasi teknologi ini menurut Papadakis tahun 2018. Dan guru juga merupakan kunci kepada kejayaan pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan pelajar menggunakan pedagogi yang berkaitan. Ini menurut Migrani dan Awadia tahun 2017. Okey, secara keseluruhannya, sekiranya guru sangat memain peranan lah untuk menjayakan m-learning ni ataupun teknologi pembelajaran secara mudah alih ataupun mobile di dalam kurikulum ni. Jadinya bila guru
semakin lama semakin boleh menguruskan teknologi mudah alih ni, ataupun kita panggil sebagai trend lah sekarang. Ramai guru-guru dah gunakan M-learning ni di dalam pengajaran dan pembelajaran, dan juga dari segi murid juga mereka sangat-sangat tertarik, terutamanya kalau kita boleh tengok di dalam bilik darjah juga guru-guru menayangkan slide ataupun video secara dalam maya. Murid pun sangat-sangat tertarik untuk melihat secara lebih dekat lagi. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya, dan saya boleh serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Syaida atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan rasional teknologi pendidikan khas, iaitu M-learning. Saya tertarik dengan pandangan beliau bahawa M-learning kini semakin meningkat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan juga semakin menarik minat guru-guru untuk menggunakan dalam proses PDP. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Sebentar tadi, kedua panel kita sudah menerangkan tentang trend dan rasional tentang pendidikan masa depan teknologi pendidikan. Kini, marilah kita mendengar dari panel ketiga tentang kajian-kajian literatur yang telah dilaksanakan sebelum ini. Dipersilakan. Okey, selamat petang kepada semua. Okey, terima kasih kepada saudari pengacara kita yang comel. Okey, saya akan ringkaskan tentang kajian literatur yang berkaitan dengan aim pembelajaran. Okey, saya akan share dulu gambar. Okey, nampak tak? Okey, ini merupakan kajian literatur. Saya akan terangkan secara seringkas yang mungkin. Okey, cuba kita tengok apa kata Subian, Muhammad Razi dan Zaini dan Pramila pada tahun 2011. Okey, mereka mengatakan bahawa Malaysia telah melaksanakan ICT sejak 2 dekad yang lalu. Okey, sebenarnya kajian penyataan mereka ni juga telah disokong oleh Fu, Cheong dan Chu pada tahun 2021. Tapi saya tidak masukkan, saya terlupa untuk masukkan di dalam gambar. Okey, seterusnya kita tengok apakah itu bila penggunaan M-learning dengan e-learning ini mula dipakai semaksimumnya. Okey, cuba kita tengok. M-learning dan e-learning digunakan semaksimumnya bila kita seluruh dunia ni dilanda oleh wabak COVID-19. Okey, ini adalah rentetan daripada penutupan semua sektor pada 18 Mac 2020, termasuk juga dengan sektor pendidikan. Okey, Ainu Basirah Mokhtar Damanisah dan Muhammad Ali pada 2021 mengatakan guru dan murid tidak kecuali MBPK untuk mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya, iaitu menggunakan M-learning dan juga e-learning. Okey, Siti Syafawi dan Nurul Fahana pada tahun 2020 juga mengatakan teknologi maklumat yang digunakan juga mampu untuk membantu murid dalam meningkatkan prestasi mereka. Okey. Khairah 2017 beliau mengatakan bahawa dengan adanya pengaplikasian M-learning ini ke dalam bidang pendidikan telah membawa nilai yang positif dalam bidang pendidikan, iaitu semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Dan Syukriyah dan Nur Ashikin pada tahun 2019 berkata, berlakunya peningkatan penguasaan literasi dan numerasi murid apabila adanya pengaplikasian aplikasi mudah alih dalam aspek pembelajaran. Okey, manakala Morty, TLC, WKM, Tanpi, Mezi, ZZY, Sin, YM pada tahun 2009 mengatakan di sini adalah berlakunya interaksi dua hala antara guru dengan murid walaupun secara maya namun boleh menimbulkan rasa keseronokan kepada suasana. Okey.
Manakala Hasid dan Tisai pada 2017 dan Oi dan Hugh dan Lee pada 2018 mengatakan M-Learning dan juga e-learning akan dapat membantu murid untuk sentiasa bersemangat disebabkan mereka fleksibel untuk berkomunikasi. Dan kita tengok yang terakhir, Nur Sheila dan Nur Syahidah pada tahun 2021. Mereka mengatakan 88 orang guru pendidikan khas yang mengajar di Johor telah berinisiatif untuk menggunakan M-Learning dan e-learning dengan menggunakan telefon bimbit, komputer dan sebagainya dalam menjalankan aktiviti PDP. Okey, ini adalah secara ringkas kajian literatur namun banyak yang tidak dapat dimasukkan di sini. Okey, semua kajian ini dia merujuk kepada pembelajaran M-Learning yang sesuai digunakan untuk murid pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita. Okey. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburuhi kita. Sebelum berakhir, saya berharap penonton webinar ini mendapat sedikit pengetahuan tentang pembentukan atribut individu yang berfikiran masa depan, teknologi pendidikan dan pembelajaran kendiri. Pendidikan telah merubah corak PDP ke satu tahap yang lebih baik dan tinggi. Dengan perkembangan kemajuan teknologi ini dapat memberikan peluang kepada guru-guru dan murid untuk belajar dan mendapatkan maklumat dengan lebih meluas di mana sahaja. Selain itu, dapat melahirkan murid berkeperluan pendidikan khas yang mampu menguasai pembelajaran kendiri serta membantu murid berkeperluan pendidikan khas dalam menguasai kemahiran generik secara asasnya. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 yang telah lalu, dapat memberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi sebagai medium pembelajaran atau lebih dikenali sebagai M-Learning. Dengan berakhirnya kesimpulan dari saya, maka berakhirlah sesi webinar kita pada kali ini. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi penghargaan buat yang menonton kerana sudi meluangkan masa mendengar webinar ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.